Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa 'amala wa fiqha wa wasi' ya Allah madarika 'uqulina ya arhamar rahimin wa ya mujib as-sa'ilin wa ya rabbal alamin amma ba'du al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Ayyun kama wa u'ribat ma lam tudaf wa sadru wasliha dhamirun hadaf. Dhamirun hadaf. Ayyun kama wa u'ribat ma lam tudaf wa sadru wasliha dhamirun hadaf. Hari ini insya-Allah kita masuk bait yang ke-99. Ayyun arti bermula isim mausul. Ayyun itu kama. Dua kalimah tu je. Satu benda. Bermula ayyun itu ialah kama, seperti isim mausul ma. Faham? Baiklah. Sebelum ni kita macam-macam lah, kita dah pun melalui tentang al-mausulat al-harfiyah, al-mausulat al-ismiyah. Baik, puan nak display. Okay. Macam-macam dengan hukum-hukumnya, hukum i'rab dan sebagainya. Jadi selain daripada ayu, itu satu camp. Ayu satu camp. Dia ini dari sudut itu. Sebab nanti tuan-tuan dan puan, dalam hal i'rab, hadaf ataupun tidak hadaf sadrus silah, iaitulah huwa, yang menjadi mubtada, dialah dhamir ya'udu ala al-mausul, dialah aid ya'udu ala ismil mausul. Itu dia tentang ayu saja, peranan ayu. Jadinya selain daripada ayu, dia sebut ghairu ay. Istilah tu kena faham dulu. Dia akan ada combination. Adakah itu dengan ghairu ay ataupun dengan ayu? Ghairu ay ataupun dengan ayu. Faham istilah tu? Nah. Jadinya ayyun itu ka ma, seperti mana ma. Dan juga rakan sejawatnya yang lain daripada kalangan al-mausulat al-ismiyah wal harfiyah. Apa hukum ayyun ini? Ayyun tu ayu tu ayu isim mausul. Jangan nak pelik ay isim mausul. Dalam bait ini dan bait yang seterusnya banyak yang kita perlu faham dalam bentuk reverse osmosis. Ini istilah nak buat. Faham tak? Dia terbalik ataupun ala al-aksi atau ala al-ma'kus. Bil aksi. Dia banyak dalam bentuk terbalik. Baik, satu. Itu ayyun kama, seperti mana ma. Dari sudut mana? Dari sudut, kalau kita tengok dulu dalam syarah di bawah. Ya'ni anna ayyan, nampak? Tu ayyan tu dia i'rab tu dia qasad lafaz dia sebab ada anna. Dan kalimah ayu tu yang mausul tu, bahwasanya ayyun mithlu ma, seperti ma. Dari sudut mana? In term of what? Orang putih kata fi annaha takunu bilafdhin wahid. Yang dikatakan ayyun kama itu ialah bilafdhin wahid, sekali harung. Kan? Faham dah? Sekali harung ni maknanya
dia ayun macam ma dengan adik-beradik dia yang sama hukum dengan dia, yang dikatakan digunakan istilah bilafdhin wahid itu diguna pakai muzakkar pun guna dialah, muannas pun guna dialah, mufrad dia, musanna pun dia, jamak pun dia, senang je gitu. Jadi kita cuba tengok. Dia sebut gitu, ayun kama. Ayun tu macam kama. Ai bilafdhin wahid, dengan satu lafaz. Itu ibarat kitab yang kita kena faham lah. Baik. Wa ayun kama wa aribat ma lam tudaf. Ada yang sangkut kan? Tak ada. Wa ayun kama, ayun itu seperti mana ma, ai bilafdhin wahid, digunakan satu lafaz tu aja, mufrad muzakkar, muzakkar muannas, mufrad musanna majmu'. Itu maksud bilafdhin wahid. Wa ayun kama wa u'ribat ma lam tudaf, dan ayun ni, ayun ni dari sudut hukum i'rab ialah, dari sudut hukum nak mu'rabkan, nak mabni, ialah dia mu'rab. Mu'rab ma lam tudaf, selama mana dia tidak idafat. Dia ada dua combination dalam isu ayun. Nak i'rab ayun tu ataupun nak mabni, diri ayun tu. Makanya nak i'rab ayun kan, mesti ada kombinasi. Pertama, selama mana dia tidak idafat, ma lam tudaf. Ayun kama wa a'ribat ma lam tudaf wa sadr wasliha dhamirun hadaf. Combination yang kedua, sadar silahnya, istilahnya kena ingat, kena faham. Ada kalanya disebut sadrus silah. Ini dalam bab mubtada. Bab silah maksud dia ialah mubtada. Faham? Huwa. Sadrus silah dia orang sebut sadrus silah, orang sebut. Kalau nak lebih spesifik dalam contoh-contoh tu, huwa tu. Sadrus silah tu ialah huwa. Sadrus silah orang sebut, huwa orang sebut, dhamir ya'udu ala al-mausul orang sebut, ataupun aid orang sebut. Hak tu lah, empat benda, empat nama tu tengok. Dia tak semesti huwa, kita tak boleh sebut huwa alal itlaq. Sebab nanti dia akan dalam bentuk dhamir yang lain. Dia macam tu. Jadinya kombinasi apa? Selama dia itu tidak idafat dan sadar silahnya wa sadr wasliha ialah dhamir yang dihadaf, dibuang, maka dia mu'rab. Sebab itu ana kata dalam bait yang ke-99 dan yang seterusnya kena faham dalam bentuk terbalik. Reverse. Apa bentuk terbalik ini? Mafhum mukhalif dia. Ayun ni ana sebut ni. Ayun dia jadi mabni seandainya ataupun jika ayun itu idafat, artinya dia menjadi mudhaf, ada mudhafun ilaihnya, dan sadru silahnya ataupun huwanya dihadaf, aidnya dihadaf, dia mabni. Faham tu? Faham. Baik. Ya'ni anna ayyan mithlu ma fi annaha takunu bilafdhin wahid lil mudzakkari wal muannathi mufradan kana aw muthannan aw majmu'an nahwu ayyuhum huwa qa'imun. Baik, contoh ini contoh yang ada apa? Contoh yang melengkapi, contoh yang melengkapi untuk dia menjadi mu'rab. Itu kata mahum sebaliknya, bukan yang dikehendaki dalam bait. Yang dalam bait disebut ialah i'rab lah, tetapi dalam masa yang sama menjadi mabni andai tidak ada benda ini. Sebagai contoh, cuba tengok nahu ayyuhum. Tengok kalimah ayyu, idafat tak dia? Idafat. Sadrul silah dia dihadaf ataupun tidak? Kalau sadrul silahnya tidak dihadaf, artinya dia mu'rab, pegang yang itu. Jadi huwa itulah, huwa qa'imun tu ialah silatul mausul dalam bentuk jumlah. Jumlahnya ialah jumlah
Jumlah ismiyah wa qa'imun. Jadi isunya sekarang ini, bait ini nak i'rab ayyun kah nak mabnikan dia? Isu tu dulu. Sebab dalam bait yang selanjutnya dia berdasarkan ayyun juga, idafat ataupun tidak idafat, tapi dia berkait dengan nak buang sadrul silah ataupun nak kekalkan. Dia punya syarat-syaratnya nanti diceritakan. Sekarang yang tu dulu. Faham? Baik, sekali lagi. Ayyun kama wa u'ribat ma lam tudaf wa sadr wasliha dhamir. Ayyun seperti ma, ay bilafdhin wahid. Kita tak terang dah, kita ulang banyak kali dah. Dan dia wa u'ribat. Ayyun itu mu'rab hukumnya selama mana dia tidak idafat, dia mesti combination dua benda tu. Kalau cacat salah satu, dia mu'rab. Ini sebab tu dia kena otak dia kita kena terbalik. Memang akan pening. Jangankan kata kita yang pening ni. Nanti tuan-tuan akan baca sampai ke satu tahap Ibnu Aqil sendiri menunjukkan kepeningan. Bukan dia pening dia tak faham. Dia menyatakan ibarat yang begini-begini yuhimu al-iham. Ini nanti ada. Dia memberi iham, dia kata. Kalam musannif ni yadhhar laka ma fi kalamil musannifi min al-iham. Min iham ni wahmun, tak clear. Baik, itu kemudian. Sekejap, tak sampai lagi. Jadinya gini. Kalau disebut ayyun itu mu'rab selama mana dia tidak idafat, wa u'ribat, dia menjadi mu'rab selama mana dia tak ada dua kombinasi ni. Artinya ayyun itu idafat, sadr silahnya dihadafkan. Kalau cacat salah satu, dia ialah mu'rab. Kalau komplit dua tu, maknanya dia ayyu tu idafat, ada ayyuhum, kemudian huwa tidak ada, sadr silah tidak ada, and ma lam tudaf. Selama mana dia tidak idafat, wa sadr wasliha dhamirun hadaf, dan sadar silahnya iaitu huwa, dhamir yang dihadafkan, dia jadi mabni lah. Maknanya kalau begitu, kita baca dulu, jangan bimbang. Sekejap, kita tak baca syarah lagi, kita kena tengok syarah dia. Tengok syarah. Nanti ada contoh. Yakni anna ayyan kita dah baca sampai nahu ayyuhum huwa qa'imun. Baik, sekarang tengok. Yakni nahu au majmu'an nahu. Dalam cuba tengok dalam kitab kita Darut Talai' ni dia hanya tunjuk contoh ayyuhum huwa qa'imun, betul? Dalam PDF yang kita display ni dia ada kalimah yu'jibuni. Mungkin silap cetak, tapi ayat yang lengkap gitulah. Yu'jibuni ayyuhum huwa qa'imun. Baik, sekarang lihat kepada contoh ini. Apa masalah contoh ini? Contoh ini, contoh yang tidak menepati untuk menyebabkan ayyu itu mabni. Sebab apa? Idafat. Tapi combination satu lagi, iaitulah sadar silahnya dihadaf, dia tidak ada. Artinya, maksud tidak ada tu, tak wujud ni, makna huwa tu ada. Faham tak? Huwa ada di situ. Sadr silah tu huwa ada. Bila huwa ada, ayyu tak boleh mabni. Faham tak? Okey, kita ulang begini. Yu'jibuni ayyuhum huwa qa'imun. Dalam matan disebut ayyun kama wa u'ribat ma lam tudaf wa sadru wasliha dhamirun hadaf. Tuan-tuan, kita baru bait 99 ni, kita sudah agak keliru. Nanti bait 100, 101 lagi dahsyat. Tapi kita go slowly. Kita jangan bimbang. Sebab kita tak sama macam Arab. Arab kalau baca nak sampai dalam bab ni, kita baca 30 kali, dia baca 10 kali je sampai dah. Sebab dia laju, dia Arab. Kita orang Melayu. Baik, faham sekali lagi. Jadi ayyun itu dia mu'rab selama mana dia tak ada dua kombinasi, iaitulah kalau ada serentak artinya dia mabni. Kalau cacat salah satu, contoh macam yu'jibuni ayyuhum huwa qa'imun, cacat satu. Apa dia?
idafat dah ayu tu. Tapi sadru silah dia tidak dihadzafkan. So bila tidak dihadzafkan, ayu tidak boleh menjadi mabni. Isunya sekarang kita nak mabnikan dia. Jadi ayu kena mu'rab. Dalam hal ini, yu'jibuni ayyuhum huwa qa'imun itu ialah ayu itu mu'rab. Kalau dia sebut yu'jibuhum ayyun, nampak tak? Ayyuhum bukan ayyun, ayyum dia kena idafat. Ayyuhum qa'imun, maka ayyu mabni. Apa maksud mabni? Itu tak apalah, yu'jibuni oleh fi mahalli raf'in ayyuhum qa'imun. Kalau fi mahalli nasbin yu'jibuni ayyuhum juga qa'imun. Afwan. Ra'aitu ayyuhum qa'imun. Nampak tak? Sepatutnya ayyuhum, tapi ayyuhum juga mabni 'ala dhamm. Marartu bi ayyuhum qa'imun. Ayyu juga sebab cacat salah satu daripada combination dua syarat itu. Adapun yang ini afwan, tadi bukan cacat. Tadi yang lengkap dua syarat. Jadi mabni 'ala dhamm. Tetapi seandainya cacat, artinya sama ada. Contoh macam yang ini ada kedua-duanya. Kan? Idafat pun ada, sadr silah pun tidak dihadzaf. So ketika itu dia i'rabkan, mu'rab. Yu'jibuni ayyuhum huwa qa'imun. Ra'aitu ayyahum, nampak mu'rab. Ikut i'rab lah kalau maf'ul fi mahalli nasbin. Ayyahum huwa qa'imun. Wa marartu bi ayyihim huwa qa'imun. Memang agak keliru nanti kita nak memahami, tapi kita go slowly insya-Allah. Baik. Faham? Okey. Sebab combination satu lagi, sadr silah dia kena hadzaf, tapi hak ni tak hadzaf, ada huwa. Sebab tu dia mu'rab. Dia mesti bukan salah satu. Kalau salah satu cacat, artinya dia mu'rab. Kalau kedua-duanya ada, artinya dia idafat pun ada. Ayyuhum tu idafat. Sadr silah pun dihadzafkan. Ketika itu wa u'ribat ma lam tudaf wa sadr wasl dhamir. Sebaliknya kena faham, jangan faham u'ribat tu. Sebaliknya, kalaulah lengkap kedua-duanya, dialah idafat, ayyu tu idafat. Sadr silahnya pun dihadzafkan. Maka ketika itu dia menjadi mabni 'ala dhamm. Baik. Faham dah. Thumma inna ayyan laha arba'atu ahwal. Yang kita duk pompang tadi, sekarang dia akan tunjuk. Kemudian sesungguhnya ayyan ay al-mausul laha arba'atu ahwalin. Laha baginya ada empat keadaan. Pertama, ahaduha an tudhafa wa yudhkara sadru silatiha. An tudhaf artinya idafat. Idafat ada tak untuk dia jadi mabni? Ada. Tetapi wa yudhkar sadru silatuha. Wa yudhkar sadru silatiha. Tetapi disebut, maknanya tak dihadzaf. Itulah dia contoh yang di awal bagi tadi ni. Idafat, ayyuhum idafat. Dan disebut sadru silah. Yu'jibuni ayyuhum huwa qa'imun. Okey, yang ini mu'rab. Cacat salah satu. Nampak? Idafat ada. Bukan cacat salah satu, cacat kedua-duanya. Idafat ada. And sadru silah pun disebut. Dua-dua sekali tak ada syarat untuk dia mabni. Faham tak? Kadang-kadang kita cakap dia akan terbalik kot ni. Kita kena letak dia punya ni slow. Okey, ini ialah yu'jibuni ay huwa qa'imun. So, huwa qa'imun tu, huwa tu mubtada. Qa'imun khabar. At the same time, huwa tu lah orang panggil sadrus silah, dhamir ya'udu ala ay. Kembali kepada ay, pada mausul. Artinya, kalau kita nak baca, mengkagumlah akan daku oleh mereka itu huwa qa'imun, dialah dia mana? Dia ayu, dia alladhi.
Patah balik. Yang berdiri. Sebab apa? Kita punya poin ni, nanti dia akan sampai kepada ayat Quran. Sampai kepada ayat Quran, baru kita faham kenapa ayat Quran ni dibaca begini. Rupanya Nahu ni nak sorok ke apa segala macam cabang ilmu, sumber dia mesti daripada Quran. Tajwid lagi lah, qiraat lagi lah. Semua ilmu-ilmu agama ni yang berkait dengan bahasa Arab, masdaruhu Al-Quran wal hadis lah. Baik. Baik, itu yang pertama, cacatnya memang kita sudah kesan. Baik, yang kedua. Ini geng-geng ni mu'rab belakang ni, tiga-tiga ni, dia ada 4. As-tsani, yang kedua, alla tudaf, bahawa tidak hazaf, tidak idafat lah dia. Nampak tak? Tidak idafat. Untuk jadi mabni, combination dua tu mesti idafat. Tiba-tiba yang ni cacat yang pertama, dia tidak idafat. Artinya ayu itu tidak idafat dan wala yudhkar sadru silatiha. Yang kedua syaratnya ada dah. Tak disebut sadru silatiha, artinya sadr silah dia mahdzufun, tak ada, huwa tak ada. Tapi oleh kerana cacat ayun tidak idafat, dia tetap menjadi mu'rab. Yu'jibuni ayun qaimun. Apa yang mu'rabnya? Ayun tu. Nanti selesai tiga ni, yang pertama tu yu'jibuni ayyum huwa qaimun, kita akan buat contoh ketika rafa' nasab jar. Yang kedua, yu'jibuni ayyun qaimun, kita akan buat contoh nasab rafa' nasab jar. Ketiga pun sama juga. Ats-tsalitsu, yang ketiga, alla tudaf, bahawa tidak idafat ia. Itu cacat bahagian pertama, tidak idafat. Dan wa yadhkur sadru silatiha, dan yang kedua pun disebut wa yudhkar sadru silatiha, dan disebut sadar silahnya. Sadar silah ada, tapi ayun tidak idafat pula. Yu'jibuni ayyun huwa qaimun. Baik, sekarang cuba kita kata apa? Kita tembak tengok raf'an wa nasban wa jarran pada ketiga-tiga ni, sebab tiga-tiga ini ialah contoh yang mu'rab. Kerana cacat salah satu combination antara idafat dan juga sebut sadru silah. Gini. Dalam contoh yu'jibuni ayyun wa qaimun, tak apalah semua contoh yang marfu'. Sekarang kita buat contoh yang mansub. Ra'aitu ayyahum huwa qaimun, marartu bi ayyihim huwa qaimun. Itu untuk yang pertama. Nampak tak? Mu'rab. Contoh yang kedua, ats-tsani, yu'jibuni ayyun qaimun, sama. Ra'aitu ayyan qaimun, marartu bi ayyin qaimun. Yang ketiga, ra'aitu ayyan huwa qaimun, marartu bi ayyin huwa qaimun. Faham tak Ifan ni? Ni. Gitu maksud dia. Okay. Wa fi hadhihi al-ahwal ats-tsalatsa, dan pada ini tiga yang baru kita lepas di al-Quran anifan, takunu adalah ia ketiga-tiga keadaan itu mu'rabatan, ialah mu'rab. Seperti contoh yang telah kita buat untuk ketiga-tiga itu, pada ketiga-tiga bentuk i'rab, raf'an wa nasban wa jarran. Mu'rabatan, mu'rab ya bil harakatis tsalas, dengan harakat yang tiga, iaitu dhammah, fathah dan kasrah. Lagi dia buat contoh, kita dah buat dah tadi. Kita dah jujur dah. Yu'jibuni ayyuhum huwa qa'imun, wa ra'aitu ayyuhum huwa qa'imun, wa marartu bi ayyuhum huwa qa'imun. Yang ni contoh tiga-tiga ini ialah wakil daripada al-halah al-ula tadi. Al-halah al-ula. Dia idhafat dan ada sadru silah. Wa kadzalika, dan demikianlah ayyun qa'imun. Yu'jibuni ayyun qa'imun, ra'aitu ayyan qa'imun, wa marartu bi ayyin qa'imun. Ini ialah contoh wakil daripada al-halah ats-tsaniyah. Apa dia? Dia tidak idhafat ayyun tu, dan tidak ada sadru silah, dia tak ada.
Dan yang ketiga, kata ayyun huwa qa'imun wa ayyan huwa qa'imun wa ayyin huwa qa'imun. Yang ini adalah wakil daripada contoh daripada al-halatu tsalitsah yang tidak ada idafat dan ada sadr silahnya. Baik, habislah tiga. Habis tadi tiga. Boleh faham lah insya-Allah. Ar-rabi'u, dan yang keempat, an tudafa, ini yang dimaksudkan dalam matan tadi, tetapi dalam bentuk sebaliknya. Ada masalah? Ada masalah apa? Oh, tolong tu mutekan voice, mic nah, ada yang tak tutup. Mic apa? Ajwat tu tolong tutupkan nah. Ada bunyi-bunyi bising ni. Baik. Jadi yang keempat ni, tuan-tuan puan sekalian, an tudafa wa yuhdhaf, an tudafa wa yuhdhaf sadrus silah. Ini ialah contoh yang combination syarat yang melengkapi, iaitulah mafhum sebaliknya daripada bait. Wa u'ribat dari ini ma lam tudaf, selama mana tidak idafat dan tidak sadrus silah. Artinya kalau idafat, kalau dia ada sadrus silah, innahu mabniyun. Nahu sebagai contoh, yu'jibuni ayyuhum qa'imun. Nampak? Ayyu ada idafat. Sadrus silah huwa dihadafkan. So impaknya, kesannya bila keadaan gini, ayyu itu mabni. Ayyu itu mabni. Fa fi hadhil halati, maka pada ini keadaan, artinya fi hadhil halah ar-rabi'ah, keadaan yang empat ini, tubna 'ala dhammi, dibina di atas dhamm, dibina di atas dhammah. Fataqul yu'jibuni ayyuhum qa'imun, ayyu juga fi mahalli raf'in fa'ilun. Wa ra'aitu ayyu juga, nampak, mabni 'ala dhamm, ayyuhum qa'imun. Wa maratu bi ayyuhum qa'imun juga. Maka poin dia menuju ke arah apa? Wa alaihi qauluhu ta'ala, dan di atasnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala. Lama lah kita nak baca ayat ni, kita tak tahu betul apa. Thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'atiyya. Surah Maryam ayat ke-69. Maksud ayat, kemudian kami akan tarik, kami akan cabut sungguh-sungguh daripada setiap kumpulan yang buat zalim, buat jahat, buat lebih kurang ni, melampau ni, mana di kalangan mereka itu asyaddu 'ala rahmani 'atiyya, yang paling kuat keras kepala melawan Tuhan. Lawan Allah Taala yang bersifat Ar-Rahman. Mana dia punya syahid dia? Ayyuhum. Nampak? Ayyuhum tu, ayyuhum asyaddu ialah halah ke bawah. Halatul rabi'ah. Bila mana dia idafat dan juga dia sadrus silahnya dihadaf. Mana sadrus silah? Huwa, takdirnya huwa asyaddu 'ala ar-rahmani 'atiyya. Nampak? Tubna 'ala dhamm ketika itu. Thumma lananzi'anna min. Baik. Kalaulah dia bina 'ala dhamm dengan sebab-sebab tadi, dia idafat dan juga sadrus silahnya dihadaf, tapi dia duduk di tempat apa kalau dia sudut makna dan i'rab, Ifan? Bukan ketika rafa', baca elok ayat. Kemudian lananzi'anna, bila ada fi'il mesti ada fa'il, mesti ada maf'ulun bih. Kalau yang muta'addi dia kena ada maf'ulun bih. Tengok, kemudian kami akan cabut, tarik keluar daripada setiap kumpulan itu, akan fi mahalli nasbin. Tapi oleh kerana dia terikat dengan dua syarat tadi, iaitulah ayyu mudhaf, ada idafat, kemudian sadrus silah, iaitu aid yang kembali kepada ayyu itu mahdhuf, maka dia mabni 'ala dhamm. Faham tak? Akan orang-orang yang mereka itu huwa asyaddu, yang sangat keras kepala. Nampak? Itu ayat Quran. Laulal hadfu wat taqdir la fahimal himar. Penuh dengan hadaf, penuh dengan takdir, buang bubuh letak. Allahu akbar. Ini yang nak kata dia punya poin dia, kita menuju ke arah ayat Quran.
Tujuan kita belajar nahwu ni kan. An-nahwu awalan ay yu'lama, di awal matan jurmiyah tu. Idzil kalamu dunahu la yufhama. Nahwu terawal yang perlu dipelajari kan, diketahui, kerana kalam yang tidak ada nahwu ni tak boleh nak difahami maksudnya yang mendalam tu. Maksud luaran memang boleh faham pun, maksud yang dalam tu. Baik, alhamdulillah. Wa qawlu syairi, dan kata syair, idza ma laqita bani malikin, apabila ma laqita, berjumpa Bani Malik, fasallim ala ayyuhum. Nampak ada ala, tapi oleh kerana ayyu combination dia menjadi idhafat dan sadr silahnya mahdhuf, maka dia mabni ala dhamm walaupun ada huruf jar. Nampak? Fasallim ala ayyuhum, maka beri salamlah ala ayyuhum, di atas orang-orang yang mereka itu afdalu, lebih afdal. Kalau jumpa Bani Malik, bagi salam kat mereka, mana-mana yang lebih afdal di kalangan mereka. Ini baik bagi siapa ni? Yunsab li Ghassan bin Wa'lah, ahadus syu'ara al-mukhdarimin. Syu'ara mukhdarimin ni tahu, siapa mengaji kuliah lughah, mengaji adab, dia tahulah. Mukhdarimin ni sebelum Islam pun dia syair, datang Islam pun dia syair juga, jadi mukhdarim dia panggil. Min Bani Murrah bin Ibad. Wa ansyadahu Abu Amru Asy-Syaibani fi Kitab al-Huruf wa Ibn al-Anbari fi Kitab al-Insaf. Ini tokoh-tokoh dalam bahasa dan nahwu dalam lughah ni. Ibn al-Anbari, Asy-Syaibani, Abu Amru Asy-Syaibani dan sebagainya. Baik, itu sedikitlah berkaitan dengan bait. Baik, ada yang sangkut? Tidak ada, ya alhamdulillah. Baik. Mana ada kita punya syahid? Ala ayyuhum. Faham lah? Mudah-mudahan clear. Baik. Wahada, dan ini mustafadun min qawlihi, diambil faedah daripada katanya, kata matin, kata musannif dalam matan yang kita bacakan tadi, ayun kama wa a'ribat ma lam tudaf wa sadru wasliha dhamirun hadaf ila akhir al-bait. Wa a'ribat ma lam tudaf ila akhir al-bait. Ai, diulang balik ni, diulang balik. Wa u'ribat ayyun, dan di'irabkan ayyun. Isunya ayyun tu nak mu'rabkan mabni. Sekarang ni yang tengah kita baca ni, ayyun tu nak mu'rabkan mabni, terletak kepada, tertakluk kepada dua syarat tadi. Idhafat tak idhafat, hadaf sadrus silah ataupun tidak hadaf. Okey. Dan di'irabkan ayyun idza lam tudaf, apabila dia tidak idhafat, fi halati hadfi sadri silah, pada keadaan dihadaf sadru silah. Fadakhala fi hadhihi al-ahwal al-thalatha as-sabiqah, maka masuklah pada keadaan yang tiga yang telah terdahulu kita baca tadi, termasuk itu semua geng-geng mu'rab. Diulang balik, iaitu yang pertama, hiya wa hiya ma idza udhifat, apabila barang yang apabila diidhafatkan, wa dzukira sadrus silati, dan disebut sadrus silah, itu nombor satu. Yang kedua, au lam tudhaf, tidak idhafat, wa lam yadhkur, dan tidak disebut sadrus silah. Au, itu yang kedua. Ataupun yang ketiga, au, artinya al-halatu tsalitsah lam tudhaf wa dzukira sadrus silah, dia tidak idhafat tapi disebut sadrus silah. Artinya yang ketiga-tiga ini cacat salah satu. Tetapi wa kharajal halatur rabi'ah, jadi yang kita baca tadi, dan telah terkeluarlah keadaan ataupun halah yang keempat, iaitu wahya ma idza udhifat, barang ataupun kalimah ayu itu yang apabila diidhafatkan, wa hudhifa sadrus silati, at the same time, and kombinasi dia tu, dan dihadafkan sadrus silah, yakni ataupun kalimah huwa tu, fa innaha la tu'rabu haina idin, maka sesungguhnya ianya tidak di'arabkan ketika itu. Artinya apa dia? Dhamirnya apa dia? Bal tubna 'ala dhammi, tulis sikit, bahkan dibina di atas dhammah. Itu dia 35 minit baru satu bait. Baik.
Sekarang kita nak lanjut. Ni kita ke puncak ni. 3 hari lepas kita nak dekat dah nak sampai 100 bait ni. Rupanya 3 hari baru sampai. Ni kita masuk bait yang ke 100. Baru bait ke 100. Bait ke 100. Boleh buat bulu kuning . Ini dia ada, ni boleh tengok dalam rajah yang dibuat dalam kitab yang kita display ni, dia ada rajah dia. Ini memudahkan boleh membantu. Baik. Kalau tengok dalam display ni, bait yang ke 100 digerakkan sekaligus 101, 102, 103. Mana 4 bait ni berhubung kait. 4 bait ni berhubung kait. 100, 100 ni yang akan dibaca ni. Baik, sekarang kita baca. Wa ba'dhum a'raba mutlaqan wa fi dzal hadfi ayyan ghairu ayyan yaktafi. Ayyusatal waslan wa illam yusatal fal hadfu nazran wa abaw an yukhtazal. In salaha al baqi li waslin mukmili wal hadfu 'indahum kathirun munjali. في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب. Rasanya tak boleh habis untuk syarah ni. Matan boleh habis kita baca. Syarah panjang. Ana ulang . Abang ulang . Wa ba'dhum a'raba mutlaqan wa fi dzal hadfi ayyan ghairu ayyan yaktafi. In yusatal waslun wa illam yusatal fal hadfu nazran wa abaw an yukhtazal. In salahal baqi li waslin mukmili wal hathu 'indahum kathirun munjali fi 'aidin muttasilin in intasab bi fi'lin aw wasfin kaman narju yahab. Boleh faham tak kalau tak syarah lah bait ni boleh faham tak? Lepas tu kena ada Ibnu Aqil. Tapi kita cuba untuk faham direct mubasyarah daripada matan dulu. Mana? Bait yang ketiga. Bait nombor berapa? Wal hathu 'indahum kathirun munjali. 'Indahum. Kalau bu hamzah pada mim, wal hathu 'indahumu kahan, dia dah lari dah. Satu baris saja, tak boleh. Itu rajas. Wal hathu 'indahum kathirun munjali. Kalau bubuh dhammah pada mim, wal hathu 'indahumu kahan, dia celaru dah. Mana silap? Dia ada 'indahumu. Kalau yang ada kitab tu 'indahumu, cubalah baca, memang tak boleh. Taktik dia lari. Ini rajas . Baik. Wa ba'dhum, dan sebahagian daripada mereka ay an-nuhat ataupun nahwiyin ataupun al-lughawiyun a'raba mutlaqan. Apa dhabit mutlaqan? Ay fi jami'il ahwa'il al-arba'ah, yang kita ada susah payah pening tadi. Sebahagian ulama nahwu mengi'rab, memu'rabkan ayu tu, tak kiralah keadaannya nombor 4 sekalipun yang dikatakan mabni tu, selesai masalah. Balun semua mu'rab. Itu satu hal . Itu satu hal, dia tekat mutlaqan tu je. Adapun wa ba'dhum a'raba mutlaqan wa fi, dia ada koma dalam setengah kitab, dia ada koma menunjukkan kalimah wa fi itu dia bersambung isunya dengan asy-syatr ats-tsani min al-bait. Asy-syatr al-awwal wa ba'dhum a'raba mutlaqan, berhenti kat situ. Wa fi dzal hadfi ayyan ghairu ayyan yaktafi, isu yang kedua, isu lain. So sekarang fahamkan yang itu dulu. Wa ba'dhum a'raba mutlaqan. Bila ni? Benar mana? Yang tadi ni, yang bait tadi. Bait yang ke-99 dengan syarah yang mensyarahkan tentang ada yang mu'rab, 3 keadaan itu mu'rab. Al-halatul ula, al-halatul tsani, al-halatul tsalitsah. Yang mabni hanyalah pada al-halatul rabi'ah saja. Rupanya sebahagian ulama mengatakan keempat-empat itu mu'rab. Selesai masalah kita duk pening kepala tadi. Titik kat tu. Wa fi dzal hadfi, artinya wa ba'dhum a'raba mutlaqan wa fi dzal hadfi. Ini isu yang lain. Seolahnya tajuk baru . Tapi berkaitan . Cuma daripada sudut teknikalnya benda yang lain. Dia punya sudut dia tu, angle dia berubah. Dan pada ini
Ini yang hadaf ni, geng-geng, apa maksud dzal hadfi, yang hadaf sadr silah ni, ialah mana geng yang hadaf sadr silah? Mana? Ni geng ni. Wa fi dzal hadfi ayyan, isu hadaf sadr silah tu ghairu an yaktafi. Artinya kalau kita nak i'rab, ghairu ayyin yaktafi ayyan. Jadi gitu. Selain daripada ayyin, yaktafi, ikut cara i'rab ayyan. Kan daripada awal tadi Abah dah beritahu, semua mausul, asma' al-mausulat, al-huruf al-mausulat, al-mausul al-harfiyah, al-mausul al-ismiyah, letak mereka satu grup dengan ayyun ni satu grup yang lain dari sudut mu'rab tidak mu'rab, hukumnya hadaf tidak hadaf, ayyun duduk sebelah, geng yang lain tu duduk sebelah. Bukan dari sudut ini, dari sudut ni. Ni hukum yang kita nak terangkan ini. Dari sudut hadaf sadr silah ataupun tidak. Sadr silah kena panjang ataupun kena pendek. Yang baru boleh dia ikut ayun. Tuan nak kata dah ni, bait ni dia akan sukat, sangat-sangat sukat. Tapi kita go slowly insya-Allah. Wa ba'dhum a'rab mutlaqan wa fi. Jadi mutlaq tu hukum terlepas. Salah sebagian mereka mentah mu'rab ke semuanya. Fi jamil wa yab'a. Dzal hadfi ay yaktafi. Dzal hadfi artinya isu sadr silah yang dzal hadfi itu maknanya isu sadr silah tu yang dibuang tu, yang dihadap tu kan, pada isu ayun, pada isu ayun itu ghairu ay. Sebab tu Nabi kita lah ayun dengan ghair ay. Bagi selain ayu juga yaktafi. Apa makna yaktafi? Yatba'u, ikut. Selain daripada ay, dia ikut. Isunya apa dia? Ikut tu, adakah sadr silah tu nak hazaf ataupun nak kena ada? Nak sadr silah tu yang merupakan, kalau dalam isu yang kita baca contoh yang sebelum ini, dialah sadr silah, dialah aid, dialah dhamir, dialah khabar, benda yang sama aja. Nak buang ke tidak? Nak ikut ayu ke tidak? Selain daripada ayu ni ada syaratnya, iaitu in yustatal waslun. Jika seandainya sadr silah jika seandainya silatul mausul itu yustatal, artinya in yustatal waslun, jika panjanglah silatul mausul tu. Kalau silatul mausul tu panjang, dia hadaf. Wa illam yustatal, dan seandainya jika sadr silah itu lam yustatal, artinya sadr silah itu tidak panjang, artinya pendek, tak dihadaf. Tapi fal hadfu, kalau hadaf juga nazrun. Apa makna nazrun? Qalilun. Faham tak faham? Faham 20% ke 100%? Faham dulu daripada matan, daripada bait. Sebab kita faham dalam syarah dengan faham dalam matan lain-lain tu. Kadang-kadang kita faham syarah, matan kita pening. Sebab tu anak buat dua konsep tu. Faham langsung dulu daripada bait tu satu hal. Macam orang belajar bahasa Arab lah. Oh, nahu hebat sampai macam memang habis ngaji pondok. Minta maaf lah, bukan nak pandang orang pondok. Kalau ambil dia inisiatif sendiri tak apa. Isu cakap ni kadang-kadang balik Mesir Jordan pun minta maaf lah. Memang tak boleh cakap kalau kita tak. Sebab cakap ini satu maharah yang asing kena kuasai. Tak semestinya kita alim dalam nahu cakap pera-pera. Begitu juga orang yang pandai dalam cakap tak semestinya dah alim dalam nahu. Sebab kemahirannya berbeza-beza. Jadi Irfan kena kuasai semua tu. Dalam bentuk yang lain-lain tapi dikombainkan. Alangkah indahnya kita cakap Arab caya fusha. Kalau yang duduk di Mesir, Jordan, Ammi pun lancar juga, fasih juga. Nahu sorab pun cekang orang kata. Kemah. Bawa hebat. Combine kan semua kemahiran. Baik. Jadi, setakat dua bait ni, isu pertama, wa ba'dhum a'raba mutlaqan, isu tu satu isu. Lepas dah.
Isu yang kedua ialah dzal hadfi ayyan ghairu ay yaktafi. Isu yang kedua. Isu yang ketiga terkait dengan isu yang kedua, nah, adakah nak hadzaf sadrus silah pada selain daripada ayu, ghairu ayu? Macam mana dihadzafkan pada ayu dengan hukum-hukumnya, dengan kaedah-kaedahnya? Nak dihadzafkan atau tidak? Dzal hadfi ayyan ghairu ay yaktafi, pada asalnya yaktafi, ikut. Ghairu ay, isim mausul selain ay, mengikut ayyun, tetapi bersyarat. Apa syaratnya? In yustatal waslun, seandainya panjanglah silah kepada mausulnya. Wa illam yustatal, itu yang ketiga lah tu, in yustatal waslun. Fardu taqdir. Kalau tidak panjang silatul mausul, artinya tak boleh hadaf. Tapi kalau hadaf juga, fal hadfu nadhrun wa abau ayukhtazal. Hadaf tu jadi nadhr. Nadhr mana? Qalilun, tak banyak. Sebab itulah, kalau sepanjang kita belajar nahwu, khususnya kitab syarah Ibnu Aqil pas semua ni, dia ada sebut al-Basriyun wal Kufiyun. Apa beza dua madrasah ni? School of thought. Kata tuan guru kami, ulama di Basrah tu, ulama Basrah ni, dia lebih teliti dalam pembuktian. Artinya, al-Basriyun la yuthbituna al-qa'idah illa bi kathrati syawahid. Itu kaedah dia. Ulama-ulama Basrah tidak mengisbatkan satu kaedah, tak boleh jadi hukum dalam kaedah nahwu illa bi kathrati syawahid, kecuali dengan banyak bukti. Dia satu bukti dia tak pakai. Kena ada 3, 4, 5, 6, baru dia pakai. Itu Basriyun. Lebih perlukan yahtaj ila kathrati ta'lilat. Dia perlukan banyak kepada ta'lilat, illah, bukti dan dalil. Ibarat kata kalau dalam mazhab Al-Basriyun tu mazhab nahwu, kalau dalam mazhab fiqh Syafi'i lah. Al-Basriyun kasy-Syafi'i fi dalalah. Adapun Kufiyun, ulama-ulama Kufah tu, dua-dua di Iraq. Kedua-duanya di Iraq, tapi sayangnya Iraq sekarang apa yang terjadi pada Iraq hancur lebur. Sebab apa? Perang. Sebab itu negara-negara barat ni dia negara-negara yang hebat-hebat ni. Dulu Iraq sangat hebat. Adapun kaedah al-Kufiyun kan, hum ataupun yuthbituna al-qa'idah walau bi syahidin wahid. Walaupun ada satu bukti. Dia pakai tu. Basri tidak boleh. Ini kita duk bincang ni benda-benda begini ya. Perlu kepada pembuktian yang kuat. Sebab itu dari satu sudut al-Basriyun dalam mazhab nahwu dia lebih jumhur diguna pakai dan disokong oleh kebanyakan ulama. Dia banyak bukti, makna dia lebih kuat. Afsahu wa asahhu ataupun wa arjahu, lebih rajih. Ni belum syarah lagi ni. Baru matan tak habis lagi. 1, 2, 3. Fal hadfu nazrun, maka hadaf sadru silah pada silatul mausul yang tidak panjang itu nazrun ay qalilun, sikit, tak banyak. Fal hadfu nazrun wa abau ayukhtazal, dalam satu bait saja, dalam satu syatar lah, bukan satu bait. Dalam satu bait ada dua syatrani lil bait wahid, li baitin wahid syatrani. Asy-syatr al-awwal yang di sebelah kanan kita, amma asy-syatr al-thani yang di sebelah kiri. Kadang-kadang dalam satu syatar itu pun ada dua isu yang berbeza. Tengok contoh ni. Fal hadfu nazrun, itu isu lain. Wa abau an yukhtazal, dan engganlah mereka itu an yukhtazal. Apa makna an yukhtazal? Ay yuhdhaf ataupun ay yahdhifa, untuk menghadzafkan apa? Sadrus silah in salahal baqi liwaslin mukmilin. Ini isu yang sangat-sangat rumit untuk dijelaskan. Anda rasa kita tak akan mampu selesaikan hari ini. Sebab syatrul thani dalam bait yang ke-101 tu, syatrul thani dia, separuh syatrul thani dia bersambung dengan satu syatrul awal bait 102 yang di bawah. Wa abau an yukhtazal, enggalah mereka itu an-nahwiyun ataupun an-nuhat an yukhtazal, menghazafkan apa? Menghazafkan sadrus silah, jika seandainya sadrus silah itu silah mausulnya panjang,
in saluhal baqi liwaslin mukmilin. Tu ayat lengkap. Jika seandainya boleh soleh yang baki itu, baki daripada ayu tu dan selainnya, selain ayu, untuk menjadi satu silah mausul yang lengkap. Kalau lengkap, baki dia, saudara silah tak boleh buang. Ini mafhum awal lah, kefahaman awal lah, bukan kita syarahkan lagi. Kan? Wal hadfu indahum kathirun. Ini isu lain pula. Tu dia mampu. Tadi ni duk bincang bab sadru silah fi halatir raf'i, pada keadaan marfu'. Sebab itu dalam 3-4 bait ni Ibnu Aqil mengatakan bahwasanya ada something yang kalam musannif ni yadhhar laka ma fi kalam musannifi min al-iham. Ada wahmun. Wahmun ni benda tak clear. Maklumlah kita faham lah nak clear macam mana. Matan tu syair. Bukan kalam biasa. Dia nak orang kata apa, nak kompreskan dalam bait yang sangat-sangat terhad dia punya pergerakan. Kita faham? Ada sebahagian al-i'tiradat dalam isu ni nanti. Ini ana bagi mafhum awal dulu. Kena faham. Kadang-kadang kita tak boleh nak faham hari ni, kita kena carry forward esok. Baru kita kena ni, kita bagi gambaran awal dulu. Baik. Cuba tengok. Wal hadfu indahum, dan hadaf di sisi mereka itu kathirun. Ini isu yang lain. Apa dhabit al-hadfu di sini? Ialah hadful aidil mansub, menghadaf aid yang mansub. Artinya yang kita bincangkan sebelum ini ialah al-aidul marfu', aid yang marfu'. Ba. Tahu mana kita kata al-hadfu di situ, dhabitnya kembali marji'nya kepada ila aid al-mansub, kerana bit yang seterusnya selepas pada dia tu. Wal hadfu indahum kathirun munjali, dan menghadaf artinya hazaf aid yang mansub di sisi mereka itu kathirun munjali, banyak lagi jelas. Fi aidin, nampak tu tempat takluk dia. Pada aid muttasil, aid artinya dhamir yang kembali kepada mausul yang berhubung. Yang munfasil tidak termasuk. Fi aidin muttasilin inintasab, bila sebut inintasab artinya aid itu aidul mansub, aid yang mansub. So kita switch on kan aid yang marfu' sebelumnya. Faham? Switch off kan. Aid yang marfu' sebelumnya, kita switch on kan aid mansub setelahnya. Ni sedang duk baca ni. Tersangkut kah? Tidak ada. Taib. Lagi 5 minit. Tak apa, setakat mana yang ni kita ni. Lepas tu esok ni kita akan baca balik pada bait yang ke-100 tu. Wa ba'dhum a'ramu mutlaqan fi. Baik, tak habis lagi tu. Anda nak baca bait yang ke-103. Wa fi aidin muttasilin inintasab. Jadi hadaf tadi hadaf apa? Aid mansub dengan syarat aid itu muttasil dan dia duduk fi mahalli nasbin, maknanya dia ialah maf'ul bih. Bifi'lin, dengan syarat dia menjadi maf'ul bih itu dengan fi'il bifi'lin, dhabit bifi'lin ay bifi'lin tammin. Dhabit tu penting tu. Untuk hari ni kita buat dhabit bait dulu. Esok baru kita ulang balik syarah dia, baru kita faham. Bifi'lin ay bifi'lin tammin, dengan fi'il yang tam, maka bila disebut fi'il tam, mafhum mukhalafahnya tidak boleh dengan bifi'lin naqisin, fi'il naqas. Ketika af'al naqisah tak boleh. Awasfin, ataupun ianya wasaf. Faham tak? Bila wasaf ialah ismul fa'il. Dengan dua tu sahaja boleh dihadafkan. Kaman narju yahab, ay narju yahabu, seperti mana kalimah narju yahabu. Ini ialah contoh fi'il yang fi'il tam. Yarju, narjuka, yahibuka, yahabuka, itu contoh fi'alut tam. Baik. Ini ialah mafhum mubasyarah minal abyad daripada bait. Mudah-mudahan yang tu pun sedikit membantu. Kalau tak boleh faham 50%, 10%, 20%, it's okay, it's enough. Baik, kita baca sedikit, lepas tu kita hentilah. Ada lagi beberapa minit.
3 minit, 4 minit. Yakni artinya anna ba'dal arabi a'raba ayyan mutlaqan. Itu dalam bait yang ke-1 itu, wa ba'dhum a'raba mutlaqan. Bahwasanya sebahagian orang Arab mengi'rabkan, memu'rabkan kalimah ayyu al-masulah tu mutlaqan, ay wa in udhifat wa hudhifa sadru silatiha. Sekalipun ianya diidafatkan dan dihadafkan sadru silah. Ini merujuk kepada apa? Al-halatur rabi'ah. Al-halatur rabi'ah. Ini merujuk kepada hal yang keempat. Fayaqulu, maka berkata ia, yu'jibuni ayyuhum qa'imun. Nampak? Ini gambaran al-halatur rabi'ah. Iaitulah ayyu ada idafatnya, mudhafu ilaihnya, dia menjadi mudhaf, hum menjadi mudhafu ilaih, qa'imun dihadafkan mahdhuf sadru silah. So ini pun mu'rab juga. Mu'rab juga. Wa ra'aitu ayyahum qa'imun wa marartu bi ayyihim qa'imun. Faham? Wa qad quri'a, dan sesungguhnya telah pernah dibacalah dalam ayat Quran tadi yang kita baca dengan apa tadi? Dengan mabni 'ala dhamm tu, telah dibaca macam mana? Thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyahum ashad. Pasal apa? Sebab dia jadi mu'rab balik. Itu ada sebahagian pandangan, bagian qiraat, bagian pandangan ulama. Bin nasbi, dengan nasab. Sebab apa? Memanglah dia fi mahali nasbin, menjadi maf'ulun bihi nanzi'an. Wa ruwiya, dan diriwayatkan, artinya diriwayatkan dalam hadis Nabi, fasallim, rupanya hadis Nabi ada, ala ayyihim afdalu, di atas orang yang mereka itu manakah dia yang paling afdal. Kalau nak terjemah lengkap, sebab takdir afdalu wa afdalu, nampak? Sadrus silahnya mahdhuf, ayyumu mudhafah. Maka hukum asal berdasarkan apa yang disebut oleh Ibnu Malik, wa a'ribat ma lam tudhaf wa sadru wasliha dhamirun hadaf. Tiba-tiba sebahagian ulama kata dak, itu pun mu'rab. Maka dibacalah dengan majrur, sebab ada huruf jar. Ala ayyihim afdal, rupanya ada dalil dalam hadis, ada dalil dalam ayat Al-Quran pada bacaan sebahagian ulama. Bil jarri, dengan baca jar, kita faham. Wa asyara biqaulihi, dan telah mengisyaratlah oleh al-musannifu dengan kata-katanya dalam bait yang ke-101. Bait yang ke-100 masih, tapi dalam syatar yang kedua, iaitu apa yang disebut wa fi dzal hadfi ila akhiril bait ila al-mawadi' allati yuhdaf fiha al-mawsul, kepada tempat-tempat yang dihadafkan kepadanya a'id atas mausul. Ini tajuk yang lain dah. Tajuk yang lain, tapi masih lagi ada kaitan. Maksudnya, angle dia tu, dia nak cerita benda lain. Jadi rasanya, tuan-tuan dan puan, masa kita sudah pun memadai dan mencukupi. Jadi kita berhentilah di situ dulu, tapi insya-Allah kita akan ulang balik. Wa ba'dhum a'raba mutlaqan wa fi dzal hadfi ayyan ghairu ay yaktafi. Yusatal waslun wa illam yusatal fal hadfu نزرا وأبوا أن يختزل والله أعلم بالصواب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.